Assalamualaikum guys, welcome back. Sebelum kita mula, aku cuma nak ucapkan tahniah kepada pengarah JSJ terbaru iaitu Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain yang dilantik untuk pegang jawatan tu baru-baru ni. Hanya untuk info korang, sebelum ni Datuk Seri Muhammad Suhaili memegang jawatan sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur sebelum dia ditukarkan ke Bukit Aman untuk pegang jawatan pengarah JSJ tersebut. Dan sejak semalam viral video ucapan dari Datuk Seri Suhaili yang mana ramai yang respect dan juga puji pendirian pengarah JSJ tersebut dekat dalam satu ucapan dia. Bayangkan secara terang-terangan Datuk Seri Muhammad Suhaili menerangkan ataupun mendedahkan kelemahan-kelemahan pihak berkuasa dan dia turut bagi amaran pada anak-anak buah dia. Korang sanggup jual nyawa seorang lagi rakan korang kerana duit imbuhan yang tak seberapa yang kau dapat daripada sindiket. Sebab apa? Tak ada penyelian di bawah untuk menjaga, tengok budak-budak ni macam mana cara hidup dia. Satu sarjan boleh pakai Alphard, boleh pakai Velfire, boleh pakai Mercedes. Ada yang kau bertanya? Pengisian harta ada buat? Benda tu semua dah ada dah dalam kita punya arahan. Dan masa awal-awal ucapan yang viral tu, Datuk Seri Muhammad Suhaili ada cakap macam ni. Very simple. That is, either you change or you will be changed. Saya berdiri dengan tuan-tuan dekat sini bukan sebagai seorang yang lebih mulia atau lebih pandai daripada perempuan. Tapi saya for whatever reason, saya pun tak tahu, Allah SWT pilih aku dan diamanahkan aku untuk buat kerja ni. And I'm here to do that. Simple. I'm here to do that. Tapi for whatever reason, aku tak tahu Allah SWT letak aku kat sini. I do not know what is good, what is bad for me to be here. But one thing, wherever I go, I try to do my best and I move on. If you want to continue with what good I left behind, please do. Boleh buat. Apa yang baik daripada aku kau amalkan. Apa yang tak baik daripada aku kau jangan buat. Aku faham apa yang disampaikan ataupun apa yang cuba disampaikan oleh Datuk Seri Muhammad Suhaili, yang mana tak kisah apa yang kita buat baik ataupun buruk, akan ada orang yang selesa dan tak selesa dengan apa yang kita cuba sampaikan ataupun apa yang kita cuba buat dekat satu tempat. Dan of course, ada yang menyokong, ada yang tak menyokong. Jawatan terbaru Datuk Seri Muhammad Suhaili ni bukan sahaja membuatkan dia bakal berurusan dengan mereka yang bersalah, tapi mungkin dengan organisasi ataupun individu yang berada di kat belakang orang tu. Kalau kata dia berdepan dengan individu ataupun kes picis-picisan ataupun dengan kata lainnya kes yang kecil-kecil ni, InsyaAllah tak ada masalah. Tapi kita sendiri pun mesti tahu yang pihak berkuasa ni mungkin akan berdepan dengan individu-individu yang mana dekat belakangnya disokong oleh VVVVVVIP. Waktu tu memang pening kepala lah. Bila jadi macam tu, apa yang kita risaukan bukan setakat keselamatan Datuk Seri, tapi sebenarnya kita risaukan juga kesungguhan Datuk Seri yang mana pada waktu tu confirm akan diduga. Apapun, ucapan dari Datuk Seri Muhammad Suhaili ni sebenarnya lebih kurang sama dengan ucapan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW seperti mana yang diperkatakan ataupun dihuraikan oleh Amin Idris. I do not know what is good, what is bad for me to be here. Ucapan Datuk Seri Muhammad Suhaili sangat sinonim dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Saidina Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah pertama selepas kewafatan Nabi SAW. Kata Saidina Abu Bakar, "Ayyuhan nas, fa inni wulitu alaikum." Wahai manusia, aku ni dilantik di kalangan kamu. Walastu bi khairukum. Aku bukanlah terbaik di kalangan kamu. Fa in ahsantu fa a'inuni. Kalalah aku buat benda yang baik, maka kuatkanlah aku, kata Abu Bakar. Fa in asatu fa qawwimuni. Dan kalaulah aku buat benda yang salah, perbetulkan aku. Dan Abu Bakar menegaskan, as-sidqu amanah. Kebenaran itu adalah amanah. Wal kadhibu khiyanah. Dan pembohongan, penipuan itu adalah satu pengkhianatan. Anyway, sebut pasal kesungguhan, Amin Idris ada juga petik pasal salah seorang tokoh polis iaitu Tuan Nik Izani. Kau ingat lagi tak ada satu nama dulu yang pernah viral di social media, bahkan sering tampil di media-media arus perdana, iaitu Nik Izani Muhammad Faisal. Ya, beliau ketika itu sangat lantang, berani bersuara, bahkan beliau pernah viral antaranya kerana dia membantu seorang miskin yang ditangkap mencuri, dibebaskan di atas budi bicara beliau. Dan lama kelamaan, tiba-tiba beliau dipindahkan menjadi juru iring kepada Perdana Menteri. Cuma mengikut laporan pada 22 Mei 2022, dilaporkan bahawa Senior Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faisal, beliau telah kembali ke Bukit Aman dengan jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Pendataan dan Analisa Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ataupun JPJKK Bukit Aman. Dan sejak itu, tidak ada lagi berita tentang beliau. Wallahualam. Dan kepada Tuan Nik Izani, kalau anda sedang menonton ni,
Saya doakan semoga Tuan Nik Izani sentiasa di bawah lindungan Allah Jalla wa'ala dan sentiasa amanah dan cekal di dalam menjunjung beban amanah sebagai seorang anggota polis diraja Malaysia. Aku juga antara salah seorang individu yang sentiasa ikut perkembangan ataupun aktiviti Tuan Nik Izani. Jadinya bila kata dia senyap tu, aku rasa kita semua pun faham kenapa. In fact, aku yakin ramai juga antara kita yang faham juga. Maka seeloknya kita berdoalah semoga urusan Tuan Nik Izani dipermudahkan, insya-Allah. So berbalik kepada ucapan Datuk Seri Mohammad Suhaili, kita kena ingat tekanan tu bukan setakat datang daripada luar saja, tapi sebenarnya datang juga dari isu dalaman. Datuk Seri Suhaili memang sangat faham dan juga aware pasal perkara ni, seperti mana yang diperkatakan oleh beliau. Sudah cakap, the system is perfect, it's just us. Sebab tu ada anggota pegawai di bawah penyelidikan tuan-tuan buat benda merapu-merapu. Sebab apa? Bos pun tak ambil pot. Bos bukan tak ambil pot je, dalam bos pun sama. Pergi beli kereta dua-dua, sama. Kau ambil nombor ni, aku ambil nombor ni. Pergi dengan sarjan. Ada tak berlaku? Senyap. Sebab ini memang berlaku dalam pasukan. Siapa-siapa di antara 130 orang KBSJD yang ada di sini masih gagal mengikut apa jua arahan orang, bukan saja aku akan tukarkan keluar, aku akan put a note there. Not recommended for any higher rank. Because kau tak layak diberikan tanggungjawab untuk menyelia orang lain dengan pangkat lebih tinggi. Pangkat sedia ada pun kau tak boleh buat. Buat keputusan tak betul, tak berani buat keputusan, nak bagi arahan tak berani. Play safe all the time in order to get rank. PR pandai. Ini satu lagi sebab PR. Stop. Saya dah dapat gambar kat mana dah, saya pun lupa, saya tak nak ingat. Kalau saya ingat nanti saya panggil, saya suruh berdiri, memang saya bagi. Anggota tak bagi barang kemas kepada OCPD pun ada. Dan saya tuduh anggota tu. Barang kemas, SIO pun buat tak reti. Dia simpan untuk dia, lepas tu dia pergi pacak gadai. Sebab apa? Sebab SIO tak ambil pot, J tak ambil pot. Dia simpan dalam dengan dia, patut benda tu simpan dalam peti besi. OCPD, aku minta korang kerja. Aku tak minta duit, aku minta kerja. Aku tak minta apa daripada korang, aku minta kerja je. Kualiti kerja macam mana, penghayatan kerja macam mana, tak ada, kosong, zero. Jiwa tak ada. Jiwa bukan dalam memertabatkan pasukan. Jiwa hanya untuk jaga tekak dan perut masing-masing. Aku tak tahu korang lah kan, tapi pada pengamatan aku, memang jarang sangat sebenarnya kita dapat dengar pendedahan macam ni terkeluar daripada mulut mereka yang berada dekat jabatan tu sendiri. Dia diibaratkan kita semua tahu dah benda-benda ni semua, cumanya tak ada orang yang betul yang validate pasal benda ni. Buat masa sekarang ni, jujur aku cakap, aku respect apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Mohammad Suhaili, tapi aku yakin juga apa yang diperkatakan tu, misi dan juga visi dia bukan bukan senang untuk direalisasikan. Akan datang banyak tekanan-tekanan atas, bawah, kiri, kanan yang mungkin akan mengganggu dan juga menduga misi dan visi Datuk Seri Mohammad Suhaili. Dan kalau tanya aku, perjuangan Datuk Seri ni dia takkan pergi ke mana, takkan menjadi kalau kata dia seorang je kerja. Anak-anak buah dia pun memang kena satu kepala dengan dia, dan kepada mereka yang mungkin bermasalah, sebagai contoh seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Mohammad Suhaili itu, harapnya sempat berubah, dapat berubah dan ada keinginan untuk berubah dan tak ulang lagi kesilapan yang sama. Korang dah dapat dah satu ketua yang sangat baik yang mampu untuk bimbing korang membuat perkara yang betul. Dan pandangan aku, seperti mana sebahagian besar pandangan netizen, sama juga ucapan dari Datuk Seri Mohammad Suhaili ni sebenarnya mengembalikan semula keyakinan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pihak berkuasa. InsyaAllah itu yang kita nak. Dekat sini aku ada satu soalan aku nak tanya dekat korang. Let's say kalau korang diberi kepercayaan untuk jadi ketua polis negara, adakah korang yakin korang mampu untuk galas tugasan ni dengan baik dan juga ikut syariah Islam? Cuba korang komen dekat ruangan bawah ni. Dan akhir kata pepantun, sudu lebih dari kuah, nanti kerja tak jalan. Bukan senang jadi khalifah, musuh jeling kiri kanan. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Kemana dia? Mau sini, Bang?